dan masa terluang amat sedikit. Masa kita luang untuk ibadat, untuk solat, untuk sedekah, untuk zikrullah, untuk iktikaf, untuk wiri, untuk selawat, untuk doa, untuk qiyamul lail, untuk puasa sunat. Masa terluang untuk melakukan ibadat semakin sempit. Walhalnya sama, ya Allah bagi 24 jam bagi petang siang malam. So kita perlu ada good governance dalam diri sendiri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Subhanallahul azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallahul azim lana wa liwalidina wa limasyayikhina. Subhanallahul azim lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa litalamidina. ولمن حقوق علينا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد نعم الله الكريم وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله تامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله وبالله وإلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله الوافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفاعنا وزوجنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Dikau ya Allah. Kami manusia tak pernah mengerti apa-apa kecuali apa yang Dikau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Dikau lah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayati ya Allah. Sinarilah hati-hati kami ini dengan sinaran hidayah darimu. Kama nawwartal arda bin nuri syamsik. Sebagaimana Dikau telah menyinari bumi ini dengan sinaran mentari. Allahumma fa'na bima 'allamtana ya Allah. Berilah manfaat terhadap apa yang telah Dikau ajarkan kepada kami. 'Allimna ma yanfa'una ya Allah. Ajarkanlah sesuatu yang bermanfaat untuk hidup kami. Wa ja'alna minar rasyidin. Jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa beroleh petunjuk. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Aghnina bihalalika an harami, kayakanlah kami dengan rezeki-Mu yang halal. Jauhkanlah kami daripada rezeki-Mu yang haram. Wa bifadlika amman siwa, cukupkanlah kecintaan hati ini hanya kepadamu, bukan sesuatu selain-Mu ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika, bantulah kami untuk merindui. Wa syukrika, bantulah kami untuk mensyukuri limpah kurnia rahmat-Mu. Wa husna ibadati, dan bantulah kami ya Allah untuk melakukan amal ibadat yang terbaik buat-Mu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-puan? Para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang saya muliakan Tuan Imam Barisan Jawatankuasa Pengurusan Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi, ahli-ahli karya, Datuk Datin Tuan-Tuan Haji, Puan Hajah, para jemaah yang dirahmati Allah.
Khabar tak sedar, kita telah pun memasuki 16 hari bulan 1, 16 hari bulan Muharram 1445 Hijriah. Muharram ini berasal dari perkataan haram. Haram ada 3-4 pengertian. Antaranya haram bermaksud hukum yang haram. Jadi sempena datang bulan Muharram ni, tinggalkanlah perkara-perkara yang Allah haramkan ke atas kita. Curi haram, nipu haram, rasuah haram, sakau duit rakyat haram. Tidak melaksanakan amanah sebagai suami, sebagai isteri, sebagai anak, sebagai pemimpin juga haram. Sama ada haram kering, haram basah, haram jadah, tertinggal semua. Sempena dengan ruh dan semangat kehidupan di bulan Muharram. Sebab tu kita sebut Muharram. Mu tinggallah benda-benda yang haram. Kalau tak, mu tu sendiri dah jadi haram. Sama ada haram kering, haram basah, atau mu dah jadi haram jadah. Kerana itu sebagai simbolik kehidupan dalam perjalanan menuju pada Allah, Muharram signifikan dengan hijrah. Jadi benda haram ni kita tinggal. Bila kita tinggal benda haram, itulah yang dimaksudkan dengan ma'al hijrah. Ai qulubuna ma'al hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati kita tu senang sentiasa bersama dengan semangat penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia bertepatan dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim ialah orang yang mampu menjaga muslim yang lain dari kejahatan lidah dan kekuasaannya. Dan orang yang sebenarnya berhijrah ialah dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul ke atasnya. Paling mudah tuan-tuan, berhentilah merokok. Benar dengan Muharram ni, mu jangan buat benda yang haram. Antara benda haram yang mudah ditinggalkan ialah berhenti merokok, terutamanya pada lelaki. Mudah je nak berhenti merokok. Jangan beli, jangan hisap, jangan jual, jangan minta. Dan orang bagi, jangan ambil. Boleh tuan-tuan ni yang datang ke masjid, baca Quran, rukun qauli dijaga, ketika solat dilaksanakannya, tetapi lepas sembahyang dia tak jaga mulut dia, lidah dia, tekak dia, perut dia daripada menghisap, membeli, menyedut, menggunakan perkara-perkara yang haram. Jadi apa guna kita pakai jubah ke rupiah, datang ke masjid, solat fardu 5 waktu, zikir wirid, kita buat benda yang wajib tapi masih sinonim dengan perkara-perkara yang haram, walaupun kita menelusuri hari kehidupan 16 hari di bulan Muharram, pagi, petang, siang dan malam. Yang kedua, haram dengan erti kata suci. Bulan haram ni bulan suci, iaitu medan terbaik untuk kita menyucikan diri. Penyucian yang pertama bukanlah pada pakaian, makanan, tempat tinggal, kediaman, bilik tidur, kereta atau pejabat. Tetapi penyucian yang paling utama ialah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah berjayalah bagi manusia yang bersihkan hatinya. Cuba kita tanya diri kita, 16 hari dah bulan Muharram ni, setakat mana kita melakukan penyucian terhadap akal, hati, nafsu dan ruh kita sendiri. Pakar ke, doktor ke, profesor ke, jurulatih ke, malaikat ke, tak boleh sesekali menyucikan hati kita tuan-tuan. Kerana proses penyucian hati adalah bergantung kepada diri kita sendiri. Setakat mana kita faham, banyak mana ilmu yang kita amalkan, dan konsistensi dalam melakukan proses penyucian hati kita hendaklah dibuat secara berterusan. Syekh Ibrahim Al-Khawas rahimahullah ta'ala kata, ada 5 perkara
5 penawar untuk menyucikan hati yang kotor. Di dalam kitab Hilyatul Awliya yang dikarang oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani, muka surat 327, juzuk yang ke-10. Imam Ibrahim Al-Khawas kata, Dawaul qalbi khamsatu asya'in. 5 penawar bagi menyucikan hati manusia yang kotor. Yang pertamanya, tilawatul Quran yatadabbarul makna. Baca Quran, faham makna, bersihlah hati. Yang keduanya, walil batnil khala. Banyakkan puasa sunat. Puasa qada, niatnya plus dengan puasa sunat, dapat pahala 2 dalam 1. Dan khasiat daripada puasa qada, puasa sunat itu, hati kita menjadi suci dan bersih. Yang ketiganya ialah qiyamul lail. Bangun sembahyang malam, suci hati, bersih hati. Itu proses penyucian yang kita kena buat sendiri. Firman Allah, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya aktiviti bangun salat malam meneguhkan hati dan memperbetulkan tutur kata, sebutan dan bicara kita dengan manusia dan dengan Allah. Jadi bangun sembahyang malam, hati kita ni hati yang kuat, tutur kata kita ni tutur kata yang benar, insya-Allah. Dan yang keempat, penawar bagi hati yang kotor ialah tadarru'u 'inda sahar. Kita zikir pada waktu-waktu perdana. Belum subuh, lepas asar. Belum subuh, lepas asar, kita zikir. Zikirlah dengan tahlil, tasbih, tahmid, takbir, la ilaha illallah, secara sir, secara jahar, ataupun Allah, Allah, Allah dengan isim mufrad. Berzikirlah, cari masa seketika. Kalau kita ada masa untuk makan, untuk tidur, untuk bekerja dalam tempoh 8 jam, kerajaan ataupun swasta, atau kita ada masa untuk sembang-sembang kedai kopi, atau kita ada masa untuk dengar ceramah-ceramah politik sempena dengan pilihan raya 6 negeri ini, mengapa kita tidak luangkan masa untuk zikrullah? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingati Allah, hati pasti akan jadi bersih dan tenang, tentera. Tapi kalau kita tak buat, macam mana hati nak bersih, tenang dan tentera? Lepas tu duit puluh ribu, ratus ribu, juta pun serabut. Kita jawatan KSU pun serabut. Diberi jawatan menteri pun serabut. Kita naik tahta sebagai seorang tuanku, sultan atau raja pun serabut. Kita jadi Perdana Menteri pun serabut. Hidup tak pernah tenang dan tenteram sebab hati tak bersih. Dan penawar untuk membersihkan hati yang kotor yang kelima ialah wa mujalasatus salihin. Duduk mengaji dengan para alim ulama. Bukan ngajinya selebriti atau orang acah-acah baru nak sedar agama, faham agama, baru nak mengajar ilmu agama. Dengan ulama, bukan ulama NGO, bukan ulama politik, bukan ulama yang cari makan dengan menggunakan jubah, kopiah, serban agama. Tidak. Yang dimaksudkan dengan ulama ini orang yang menguasai disiplin ilmu agama, beramal dengan ilmu dan takut kepada Allah melebihi ketakutan segala aneka duniawi. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya manusia yang benar-benar takut pada Allah hanya para alim ulama saja. Jadi kita meluangkan masa seketika untuk mengaji kitab, mengaji disiplin ilmu, beramal dengan disiplin ilmu, akidah kita kenal Allah, fiqh kita tahu hukum hakam Allah, tasawuf kita bawa diri menuju pada Allah, tajwid, tafsir, hadis, miras, usul fiqh, qawaid fiqhiyah, semata-mata adalah alat untuk kita mendekatkan diri pada Allah setiap masa. Jadi kalau kita luangkan masa bersama para alim ulama, insya-Allah kita sentiasa berada di atas ihdinas siratal mustaqim dengan wacana hati yang bersih, insya-Allah. Dan Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu jasainal khair, wahai Rasulullah SAW, siapakah guru untuk kita duduk mengaji ilmu yang lebih baik? Maka Nabi SAW, man zakarakumullahu ru'yatu wa zada fi ilmikum mantiquh wa zakarakumullahu al-akhiratu amalu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama atau guru untuk kamu duduk mengaji dengannya yang paling baik ialah bila kamu lihat wajah ulama berkenaan, kamu terus mengingati Allah. Tengok muka dia, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala.
Tengok muka ulama, kita rasa kita jahat, kita rasa kita banyak dosa, kita rasa kita banyak mencuaikan tanggungjawab yang Allah dan Rasul perintahkan ke atas kita. Itu wajah para alim ulama, memberi kesan pada hati-hati manusia. Dan bila kamu mendengar pertuturan para ulama, menambahkan keilmuan di dada kamu. Wazada fi ilmikum mantikuh. Percakapan atau bayan atau pengajaran para ulama menambahkan keilmuan dalam dada kamu, yang mana kamu ada kekuatan untuk memahami, mengamalkan dan istiqamah dengan amalan kebaikan berkenaan. Wa zakkarakumullahu al-akhiratu amalu. Dan bila kamu melihat amal ibadah yang dilakukan ulama berkenaan, mengingatkan kamu ke alam akhirat. Kita tengok alim ulama solat, zikir, wirid, selawat, doa, iktikaf dan lain-lain ibadat, maka mengingatkan kita ke alam akhirat. Itulah kriteria untuk kita sama-sama melakukan proses penyucian hati sempena bulan Muharram, yang bermaksud bulan Allah sucikan, supaya kita sama-sama tampil kepada Allah untuk menyucikan hati kita sendiri. Dan baginda sebut dalam hadis yang sahih, afdalus siyami ba'da ramadana syahrullahil muharram, wa afdalus salati ba'dal faridati salatul lail, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik-baik puasa sunat lepas daripada puasa fardu Ramadan ialah puasa sunat di bulan Allah, bulan Muharram. Dan sebaik-baik solat sunat selepas daripada solat fardu 5 waktu ialah solat malam hari, qiyamul lail. Dan minima qiyamul lail ini tuan-tuan adalah witir 3 rakaat, yakni 2+1. Tak semestinya kita tidur dulu baru nak witir. Lepas isyak, ba'diyah muakkadah, ba'diyah ghair muakkadah, 2 rakaat, 4 rakaat, kita dah boleh buat witir. Jadi kalau kita khawatir tak boleh bangun pada 1/3 malam, maka kita boleh buat witir lepas daripada solat isyak. Itu minimanya lah. Jadi usaha-usaha penyucian hati ini perlu dibuat sempena dengan semangat. Bukan semangat pilihan raya, tapi semangat bulan Muharram yang akan meninggalkan kita lebih kurang 13 hari lagi. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini Allah masih lagi beri subsidi pada kita untuk kita sama-sama menyambung pelajaran kita menerusi kitab Sirajul Talibin Syarah Minhajul Abidin yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Qadiri, yang merupakan kitab selaku penghurai kepada kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, pada pelajaran yang telah lepas kita telah sentuh sedikit berkaitan dengan muka surat 3 sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa innal jannata haznun birabwatin, ala wa innan nara sahlun bisyahwatin. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah wahai kamu semua, bahawasanya mencari syurga itu adalah kesukaran yang berpanjangan, dan ketahuilah kamu semua bahawasanya menuju neraka itu ialah satu kesenangan dengan penuh keinginan. Hadis ini merupakan satu falsafah yang jelas dalam kehidupan kita. Ya, jelasnya bagaimana? Baginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahawasanya kita kena sedar dalam perjalanan kita menuju syurga Allah ni banyak halangan-halangan yang perlu dilalui. Itu yang dimaksudkan dengan nak pergi syurga, nak masuk syurga. Syurga tu mahal, tak mudah. Kita nak beli syurga dengan ringgit Malaysia, walaupun ringgit Malaysia semakin meningkat berbanding dolar Amerika, tak boleh. Nak guna renminbi China ataupun US dollar atau euro atau pound sterling untuk beli syurga pun tak boleh. Sebab syurga ni terlalu mahal.
Tak boleh dibeli dengan emas perak, harta benda, wang ringgit, pangkat dan kedudukan. Tetapi kita boleh beli syurga itu dengan iman, ilmu dan akhlak yang mulia, sebagaimana yang diajarkan baginda sallallahu alaihi wasallam pada kita. Sedarlah kita malam ini bahawa perjalanan menuju ke syurga itu adalah kesukaran yang berpanjangan. Nak pergi syurga, kena mentaati Allah. Nak taati Allah, ikut apa saja yang Allah perintah dan tinggalkan apa yang Allah larang. Nak ikut perintah Allah tu payah. Nak kena ambil wuduk, nak kena ambil semayang, nak kena semayang pula seorang tak cukup sempurna, semayang jemaah lah kita yang menyempurnakan ibadat. Lepas semayang pula kena zikir, kena wiri, kena selawat, kena doa, kena habis masa, kena habis tenaga, kena sediakan sedikit daripada kurniaan harta kita untuk laksanakan perintah Allah berkenaan. Itu contoh solat. Begitu juga contoh haji, kena daftar haji, kena khusus haji, kena pergi buat haji, rukun-rukun haji, syarat wajib haji, kena menyempurnakan haji. Itu antara contoh jalan nak pergi syurga dengan rukun-rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan ni adalah haznun birabwatin, kesukaran yang berpanjangan. So kita kena check and balance mana kelemahan kita, mana kekuatan kita. Kelemahan kita tu jahil, kekuatan kita itu alim. Kelemahan kita itu nafsu, kekuatan kita itu urus takbir nafsu dengan hati yang bersih. Bila hati bersih, hati boleh mengarahkan akal, nafsu, ruh dan anggota tubuh badan untuk mentaati Allah. Kalau hati kotor, hati juga berada dilema dengan penguasaan hawa nafsu. Kita tak boleh fikir baik buruk benar salah, dosa pahala, syurga neraka. Bila nafsu bermaharajalela mengotori hati, sebab tu kita kurang memanfaatkan fungsi modal insan kemanusiaan yang Allah kurniakan. Sedarlah bahawasanya jalan ke syurga itu kesukaran berpanjangan. Jadi kita perlu lihat kekurangan dan kekuatan diri kita, dan kesukaran berpanjangan itu memerlukan satu semangat untuk kita bermujahadah sungguh-sungguh. Kalau kita ni nak pergi jalan Allah, kalau kita ni nak pergi ke syurga, kena sungguh-sungguh. Macam orang main bola. Cikgu Syahri kata cikgu suka main bola, hari-hari cikgu main bola. Tapi dalam cerita Piramli tu tak nampak pun cikgu Syahri main bola. Dia hanya main saksepon je di kelab malam kan. Dia cerita kat anak murid dia, cikgu suka main bola, hari-hari cikgu main bola. Dia sendiri duk main kelab malam je, main alat muzik kat kelab malam je. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, kalau betul kita nak main bola, kita kena ada persiapan. Kena ada boot, kena ada stocking, kena ada simpad, kena ada jersey. Itu material. Dari segi fizikal, kita kena ada fitness. Kena jogging, kena berlari, kena pergi gym, kena bina badan, kena ada kekuatan dalaman. Begitu juga mentaliti. Nak main bola, tak boleh takut orang. Orang pakai start, kita pakai start. Orang sepak, kita sepak. Orang heading, kita heading. Kan? Orang berlari, kita kena kejar. Kan? Orang attack, kita kena patahkan serangan berkenaan. Begitu juga satu ketika kita kena attack. So, nak main bola, kita ada persiapan. Kita ni tuan-tuan, bukan nak main bola, bukan nak main golf, bukan nak main tenis, bukan nak main badminton, bukan nak pergi Olimpik, kita nak pergi syurga. Lagi patut ada persiapan berbanding dengan sukan-sukan keduniaan atau acara-acara keduniaan yang lain. Itu maksudnya. Walaupun kita kata wa innal jannata haznun birabwatin, walaupun menuju syurga itu kesukaran yang berpanjangan, tetapi kita harus memiliki kekuatan menutup segala ruang-ruang kelemahan dan bersemangat atau bermujahadah menghadapi apa jua setiap halangan yang mendatang. Barulah kita ni sentiasa ihdinas siratal mustaqim. Jangan sampai kita semayang minta ihdinas siratal mustaqim, tapi nak pergi syurga tu tak dimulakan dengan langkah yang pertama. Lepas tu orang nak pergi syurga ni, ada orang berjalan kaki, ada orang naik basikal, contohnya ada orang berlari, ada orang berjoging, ada orang menggelusur dengan perut pun ada. Kita ada kenderaan, ada motorkar, ada kereta, ada kenderaan-kenderaan lain yang lebih laju, kita kata. Macam perjalanan kita menuju ke satu tempat lah, kita kata. Kan?
Ada kita naik kereta laju, ada kita naik kapal terbang, ada kita naik jet peribadi, ada kita naik kereta api laju, kan? Jadi macam-macam wasilah, cara atau perjalanan menuju pada Allah mengikut apa? Mengikut spesifikasi seseorang tu ada. Sebab pendekatan seseorang tu berbeza. Ustaz macam ni, orang alim macam ni, orang jahil macam ni, orang kebanyakan macam ni, orang kaya macam ni. Jadi macam-macam cara ataupun jalan seseorang tu menuju ke syurga sepatutnya ada dalam benak pemikiran dia, kerana dia kena sedar menuju ke syurga adalah satu proses kesukaran yang berpanjangan. Ala wa innan nara sahlun bisahwatin. Ketahuilah kamu semua bahawasanya menuju ke neraka tu dipenuhi dengan senang lenang dan keinginan. Sedap je. Nak menuju ke neraka, sedap je kata orang, cela orang, hina orang, maki orang. Mudah je benda tu. Cakap je apa yang kita nak. Kita nak marah, kita nak maki, kita nak sumpah, kita nak umpat, kita nak kutuk, kita nak cela, kita nak dusta, kita nak nista. Luahkan je. Nak pergi ke neraka mudah je. Dengan lidah kita, dengan mata kita. Nak tengok drama Netflix berpanjangan, Korea, Tamil, Hindu, macam-macam, Amerika, Europe, benda-benda lucah, benda-benda ganas, benda-benda yang bertentangan dengan agama. Guna mata je, tekan remote, buka, guna mata, menghadap gitu. Nak banding dengan kuliah pengajian kitab, duduk sekejap sakit pinggang, gatal, sakit betih, nak balik rumah, lapar nasi, letih, nak jumpa kawan kat luar masjid, isap rokok kat beranda kat luar-luar kawasan masjid. Nak buat benda yang haram mudah aja. Tapi nak menuju ke syurga itu, ini kesukaran berpanjangan. Nak menuju neraka penuh dengan senang lenang dan keinginan. Jadi sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sayugianya sentiasa menjadi pedoman kepada kita. Andai betul kita minta ihdinas siratal mustaqim, maka berjalanlah menuju pada Allah. Kita tak terlepas daripada dosa dan maksiat, kuncinya adalah taubat. Kerana at-taubatu awwalu manzilun min manazilis salikin. Kata ulama, taubat ni langkah pertama dalam perjalanan menuju Allah. That's why lepas kita solat, kita istighfar, kita minta ampun dengan Allah. Nak tidur malam-malam pun kita renung, hari ni berapa banyak dosa jahat zalim kita pada orang. Kita suami dosa jahat zalim kita pada isteri. Sepanjang pagi, petang, siang, malam hari ni. Pada rakan pejabat, pada anak buah, pada pegawai, pada rakyat, pada pemimpin. Renunglah dosa itu kalau betul perjalanan kita menuju pada Allah. Kerana bila Allah menghendaki, Allah beri kita penyakit-penyakit yang berbahaya, menyebabkan kita meninggal dunia secara tiba-tiba. Mudah je bagi Allah, tuan-tuan. Nak bagi stroke kita, jantung kita, nak bagi darah tinggi pada kita, nak matikan kita, mudah je bagi Allah. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah cipta hidup mati untuk menguji kita. Jadi dengan umur yang begitu singkat ni, kita perlu set pada minda kita ni bukan berjalan menuju ke rumah, bukan berjalan menuju pada pejabat, bukan berjalan nak balik mengundi pilihan raya 12 Ogos. Tapi kita ni biarlah setiap saat berganti minit, berganti jam, berganti hari, berganti minggu, berganti bulan dan tahun, kita sedang berjalan menuju pada Allah. Walaupun ketaatan Allah itu sukar, menuju ke syurga itu sukar, maka kita perlu kekuatan ilmu, iman dan amal, dan semangat mujahadah untuk sampai kepada ini. Walaupun neraka itu dipenuhi dengan senang lenang dan pelbagai keinginan yang menyegarkan hawa nafsu, tapi kita berusaha menjinakkan hawa nafsu kita yang ganas, nafsul ammarah bisu, hingga meningkat kepada paras nafsul lawamah, jiwa penyesalan sentiasa. Di penyesalan itu dia akan menggerakkan hati kita untuk membuka langkah dengan taubatan nasuha, dan kita beramal dengan merasai kemanisan iman, insya-Allah.
Tuan-tuan hadiri yang dikasihi sekalian. Summa ma'a zalika kullihi fa innal 'abda dha'ifun wa zamanu sa'bun wa amruddin mutaraji'un wal faraghu qalilun wa syughlu katsirun wal 'umru qasirun wa fil 'amali taqsirun wan nakidu basirun wal ajalu qaribun was safaru ba'idun wa ta'atu hiya zadu fala budda minha wa hiya fa'itatun fala maradda laha. Kemudian di samping yang demikian itu sekaliannya, lepas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan tadi, kita kena sedar bahawasanya hamba itu amat lemah. Kita manusia yang serba-serbi lemah, tuan-tuan. Walaupun kita ada nama, ada jawatan, ada harta, ada tahta, ada rupa, ada glamour, ada anak cucu, cicit pula yang akan jaga kita, sedar bahawa kita ni manusia yang lemah je. Kita Perdana Menteri, kita Sultan, kita Raja, kita Esko, baka kita manusia ni lemah. Spesies manusia ni lemah. Itu kita kena sedar. Khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan serba-serbi lemah. Bila kita sedar kedudukan kita, kita tak maknanya zalim, khianat pada orang. Sebab kita berasal daripada manusia yang lemah. Situ. Nak pergi menuju pada Allah. Kalau kita kuat, pergi seorang-seorang. Tak payah Rasul, tak payah sahabat, tak payah tabi'in, tak payah ulama, tak payah aulia, tak payah guru mursyid yang mengajarkan kita. Boleh kita pergi syurga seorang-seorang? Tak boleh, sebab kita ni manusia yang lemah. Bila kita sedar kita manusia yang lemah, carilah bekalan untuk bina kekuatan diri. Ya? Wa zamanu sa'bun, dan zaman itu satu kesukaran. Nah, orang duduk tahun 60-an, kesukaran yang mereka hadapi, 70-an, 80-an, 90-an ni, zaman milenia ni banyak pula cabaran-cabaran yang berbeza dengan zaman terdahulu. Jadi setiap zaman tu ada cabaran. Ya, kita perlu melihat cabaran yang muncul dalam kehidupan kita. Wa amruddin mutaraji'un, dan urusan agama datang dan pergi. Urusan agama datang dan pergi. Kita tak buat urusan agama pun orang lain buat. Kita tak mari ke masjid untuk solat jemaah, orang lain mari. Kita tak pergi haji, ada orang lain lagi pergi haji. Kita tak sedekah, orang lain bersedekah. Jadi di balik perlakuan orang lain dan kita tak melakukan amalan berkenaan, kerugian itu berada pada pihak kita sebenarnya. Ya? Itu yang dimaksudkan dengan wa amruddin mutaraji'un. Urusan agama ni datang dan pergi. Okey, makin di zaman yang mencabar, makin lemah untuk kita melakukan ibadat. Kerana cabaran-cabaran itu menyempitkan kita. Ya? Masa bujang sibuk untuk survive urusan keluarga dan kerjaya. Bila dah pencen, sibuk jaga anak cucu cicit pula. Ya, macam-macam zaman mencabar perjalanan kita menuju pada Allah. Bila dah tua nanti lagi, macam manis, darah tinggi, paru-paru baik, kena dialisis pula. Jadi kalau kita tak sedar lagi situasi diri kita, makin kurang, makin meningkat umur, makin lemah sebenarnya kita dalam melakukan ibadat. Wal faraghu qalilun, dan masa terluang amat sedikit. Masa kita luang untuk ibadat, untuk solat, untuk sedekah, untuk zikrullah, untuk i'tikaf, untuk wiri, untuk selawat, untuk doa, untuk qiyamul lail, untuk puasa sunat. Masa terluang untuk melakukan ibadat semakin sempit. Walhalnya sama, ya Allah bagi 24 jam bagi petang siang malam. So kita perlu ada good governance dalam diri sendiri. Kalau tak ada good governance dalam diri sendiri, tak ada good governance dalam keluarga, tak ada good governance dalam urus tadbir kerajaan, company atau swasta, macam mana kita nak berjaya menuju jalan Allah, menuju ke syurga, tuan-tuan?
Ya, wasyughlu kasir, kesibukan tu banyak. Kalau nak banding dengan keperluan akhirat dengan keperluan dunia, hidup kita ni berada tahap mana? Dalam tempoh 24 jam masa, tenaga, usaha, ilmu tu banyak kita gunakan untuk urusan dunia ke akhirat? Dunia ke akhirat? Kita sendirilah buat kira-kira. La tali la taplung, la tali la taplung. Kita tengok, oh rupanya urusan dunia kita ni, kita habis umur, habis masa, habis tenaga harta, banyak urusan akhirat. Alhamdulillah. Tapi kalau kita perbanyakkan masa untuk dihabiskan pada perkara-perkara duniawi, na'udzubillah, kita menempah kerugian. Kenapa tuan-tuan? Kerana wasyughlu kasir, kesibukan dunia itu berpanjangan. Kesibukan dunia itu terlalu banyak. Wal umru kasir, dan umur kita ni makin hari makin habis, makin pendek, makin singkat, makin dekat kita dengan kematian. Tu kita kena sedar. Bukan kita ni makin panjang umur, tak. Kita bukan makin panjang umur. Setiap saat, minit, jam, hari, minggu, tahun ni, bukan kita semakin panjang umur. Kita semakin menghabisi sisa-sisa umur kita. Jadi berikanlah ruang untuk diri kita, fokus untuk melakukan ibadat supaya diterima oleh Allah dan jadi bekalan untuk akhirat, demi memanfaatkan kadar umur yang semakin singkat. Wa fil amali taksir, dan dalam mengerjakan amal ibadat kita cuai dalam mengerjakan amal ibadat. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, dah masuk waktu Isyak. Kita dengar dulu pesanan penaja dan kita sambung selepas tu 10 minit. Lepas tu kita tamatkanlah kuliah kita, insya-Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد حي على الصلاة حي على الصلاة
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad ala alihi wasahbihi wasallam. Antara permasalahan kita juga tuan-tuan dalam perjalanan menuju pada Allah, di samping umur yang pendek, kita juga wafi amali taqsir, cuai dalam melakukan ibadat. Bila semayang lalai, bila sedekah berkira. Kalau datang masjid tak bawa duit, tapi nak pergi kerja, bawa semua duit. Tak cukup duit konvensional, kad kredit bawa lagi. Visa Mastercard bawa. Nak pergi kerja, nak pergi luar negara. Tapi kalau nak pergi masjid surau, bawa paket kosong je. Itu kita cuai dalam melakukan ibadat. Begitu juga kalau kita kata pengurusan waktu. Pagi, petang, siang, malam, kita tak ada rasa rugi untuk melakukan solat-solat sunat. Kita ambil wudu, tunailah solat sunat wudu. Kita masuk masjid, tunaikanlah tahiyatul masjid. Masuk waktu syuruk, tunaikanlah solat sunat syuruk. Masuk waktu duha, tunaikanlah solat sunat duha. Kalau kita kerja sendiri, kerja swasta atau kerja kerajaan, gunakan masa untuk melakukan ibadat dengan maksimal mungkin. Dan apabila kita melakukan ibadat, jangan ada kecuaian dalam ibadat berkenaan. Tengah-tengah semayang teringat anak, teringat bini, teringat kunci kereta, masalah pejabat, masalah rumah tangga, masalah jiran, macam-macam masalah mendatang yang wujud dalam lintasan fikiran kita. Walhal badan, wajah sedang menghadap kiblat, tetapi hati kita lebih terpikat kepada mata benda dunia yang sementara. Sebab apa? Walaupun wajah dan badan menghadap kiblat, tetapi kualiti hati kita telah lama kotor dan berkarat. Kerana itu, bila kita melakukan ibadat, kita cuai melaksanakannya dengan sempurna. Lupa nak baca Fatihah, tak baca doa iftitah, tertinggal rakaat. Patutnya kita makmum muafiq, kita dah tahu dah masuk waktu solat sekian-sekian, tapi kerana kita lengah duk layan Facebook, Twitter, Instagram, parking kereta dan sebagainya, maka posisi makmum yang muafiq itu bertukar menjadi masbuk. Patut kita baca Fatihah dengan tenang, kita faham, mulut sebut, telinga faham, mulut sebut, telinga dengar, akal faham, hati rasa. Maka kita ada kemanisan dalam solat. Ini kita masuk menunaikan solat khayal macam menagih dadah. Jadi tak ada beza orang isap ganja, isap gam, minum ketum, mabuk dengan orang yang menunaikan solat dalam keadaan cuai dalam solat mereka. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali, wa fil amali taksir. Kita ni banyak cuai dalam melakukan ibadat. Kalau kerja cuai, kita kena secharge, diturunkan pangkat. Kalau cuai dalam melakukan ibadat, jangan kita fikir malaikat itu gagal untuk mencatat. Jadi elakkan kecuaian. Kalau cuai 2-3 saat bawa kereta, amat ada kita langgar orang,
atau orang langgar kita, atau kita terjun jauh, mengakibatkan kecederaan, kerosakan pada motorkar dan boleh jadi hilang nyawa. Itu nisbah panduan berhemah, berhati-hati di jalan raya. Kita ni tuan-tuan bukan berada di jalan raya dunia. Sedarlah bahawa kita sedang berada dalam jalan raya menuju ke syurga. Jangan sampai cuai menuju ke syurga, akhirnya kita terjun ke gaung neraka. Na'udzubillah min zalik. Wal naqidu basirun. Pengkritik memang sentiasa melihat. Tukang kritik sentiasa je ada kritikan yang mereka lihat sesuatu yang tak kena pada diri kita. Suami kritik isteri, isteri kritik suami, anak murid kritik tok guru, guru kritik anak murid, rakyat kritik pemimpin, pemimpin kritik rakyat. Tetapi yang mengkritik amalan kita supaya kita melakukan penambahbaikan menuju syurga tu jarang. Kalau kita tengok bola, orang main bola sebelah orang, kritikan penonton tu seolah-olah mereka lebih hebat daripada pemain, lebih hebat daripada jurulatih. Wow. Sekiranya kritikan membina, kritikan konstruktif, kita guna sebagai wacana penambahbaikan. Tetapi sekiranya kritikan itu tidak membina, tak perlu kita layan. Begitu juga dalam saat-saat melakukan ibadat. Siapa yang boleh mengkritik solat kita, puasa sunat, sedekah sunat, zikir, wirid, selawat, pakaian, makanan, sikap kita. Kritikan tu semata-mata untuk membina reputasi kita dalam perjalanan menuju ke syurga. Itulah pengkritik yang baik. Jadi kita nak menerima kritikan-kritikan yang membina itu tak banyak. Banyak kritik untuk merosakkan kita dan hubungan kita dengan mereka tu banyak. Jadi wanaqidu basir. Kalau pengkritik sentiasa melihat kelemahan kita dalam konteks membina perjalanan kita menuju kepada Allah, alhamdulillah, kita terima sebagai satu pandangan yang membina. Tapi kalau kritikan tu hanya berkisar kepada soal-soal keduniaan, maka abaikan. Wal ajalu qarib. Imam Ghazali kata cabaran kita juga ialah ajal kita ni semakin dekat. Ajal kita semakin dekat, maka karena itu kita sentiasa konsisten dalam melakukan ibadat untuk bekalan masa depan akhirat. Kalau kita fikir kita muda, gagah perkasa, kita hanya fikir nak makan, nak minum, nak kahwin, nak anak, nak berjaya, nak kaya, nak dipuja dengan kedudukan dalam masyarakat kita je. Tapi kalau kita sentiasa berfikir wal ajalu qarib, ajal kita ni makin dekat setiap saat, makin dekat setiap saat. Penyakit itu sebab je ataupun alat je. Tapi di balik ajal yang semakin dekat, kita sewajarnya semakin mesra dalam perjalanan menuju akhirat. Was-safaru ba'id. Dan kita sebenarnya menuju perjalanan musafir yang jauh. Jauh ni. Kalau kita nak balik kampung mengundi pilihan raya 12 Ogos, dekat je kampung kita. Kan? Perlis ke Johor, Sabah ke Sarawak, dekat je. Malaysia dekat je. Begitu juga kalau kita daripada utara selatan, kutub utara, kutub selatan, nampak jauh dalam peta dunia. Tapi sebenarnya kita menuju ke syurga, menuju pada Allah ni terlalu jauh. Kena ada kehidupan duniawi, kena mati, masuk kubur, berada di alam barzah. Ya? Begitu lama. Tunggu berlakunya kiamat, tunggu berlaku dibangkitkan semula, nak tunggu padang mahsyar, dihitungkan amalan, meniti titian sirat. Perjalanan ke akhirat tu terlalu jauh. Dah kita tahu perjalanan akhirat terlalu jauh,
memerlukan knowledge, ilmu pengetahuan agama yang mendalam, amal ibadat yang bermanfaat, keimanan yang mantap, skill yang tinggi. Tunjukkanlah akhlak yang mulia atau attitude yang baik. Jadi kalau tak ada knowledge, skill, attitude untuk ke akhirat, sampai bila pun kita tak boleh berjalan menuju akhirat. Boleh berjalan pergi pejabat, balik rumah. Daripada rumah pergi ke pejabat, daripada rumah balik kampung. Itu perjalanan yang mana destinasinya bersifat duniawi, physically semata-mata. Tetapi realiti Allah cipta kita sebagai hamba untuk kita berjalan menuju pada Allah. Dan perjalanan menuju pada Allah ini terlalu jauh, dengan beberapa fasa kehidupan, kematian dan alam-alam yang ada selepas daripada kematian. Maka binalah kekuatan, carilah bekalan supaya kita tetap berada di atas misi perjalanan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Wa ta'atu hiya zadu fala budda minha. Dan ketaatan itu merupakan bekalan yang mana seseorang itu tidak boleh lari daripadanya. Ketaatan adalah bekalan wajib kita. Yang kita duduk solat, puasa, zakat, wirid, baca Quran, sedekah, wakaf, semua ibadat ni adalah ketaatan pada Allah. Dan ketaatan ni adalah sesuatu yang mesti dilakukan. Kalau tidak, kita nak berjalan jauh menuju akhirat dengan umur yang pendek, cabaran yang berat, bagaimana kita nak menggapai kejayaan berkenaan tanpa bekalan? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekalan, sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah ketakwaan kita pada Allah. Wa hiya fa'itatun fala maraddalah. Fa'itatun fala maraddalah. Dan inilah di antara perkara-perkara yang luput, yang tidak boleh dikembalikan lagi. Maknanya apa, tuan-tuan? Tadi kita katakan, ya, kita ni hamba Allah yang dhaif, zaman kehidupan makin susah, urusan agama datang dan pergi, ya, waktu terluang begitu sedikit, kesibukan kita pada perkara-perkara duniawi terlalu banyak, umur kita semakin pendek, amal ibadat kita semakin cuai, pengkritik yang merosakkan terlalu ramai, pengkritik yang membina masa depan akhirat terlalu sedikit, dan ajal kita ni makin lama makin dekat. Itu yang kita khawatirkan, sama ada kita mencapai husnul khatimah atau su'ul khatimah. Dan ingat, perjalanan kita tu makin jauh. Benda ni yang Allah bagi ni makin lama makin kurang, makin lama makin hilang. Ketaatan sebagai bekalan menuju akhirat ni semakin lama makin hilang. Sebab tu perlu istiqamah. Al-istiqamatu khairu min alfi karamatin. Kita konsisten dalam melakukan amal ibadat lebih baik daripada kita mencapai 1001 karamat. Konsisten dalam melakukan ibadat. Kata bila kita boleh kekal perbanyakkan diri atau sibukkan diri dengan amal-amalan sunat benar di bulan Muharram ini, alhamdulillah, ya, supaya ia tidak menjadi sesuatu yang makin luput daripada kita. Malam semalam kita qiyamul lail, kita duha, kita sunat wudu, kita tahiyatul masjid, kita solat isyraq, kita sedekah. Tiba-tiba hari ini amalan-amalan berkenaan tu makin kurang. Esok pula makin kurang, lusa pula makin kurang. Itu kita perlu perhatikan pada diri kita. Ya, patutnya kita konsisten lah melakukan amalan berkenaan. Ya. Baik, sikit lagi. Faman zafira biha faqad faz wa sa'ida abadan abidina wa dahra dahirin wa man fatahu zalika khasira ma'al khasirin wa halaka ma'al halikin fasara hadzal khatabu idzan wallahi mu'dalan wal khataru aziman. Maka barang siapa yang telah mendapatkan ruang dalam melakukan ibadat dengan sempurna, ya? Barang sesiapa
yang telah mencapai ruang dalam melakukan ketaatan pada Allah dengan sempurna di dunia ini, faqad faza wa sa'ida abadal abidin. Barang sesiapa telah mendapat ruang untuk melakukan ketaatan pada Allah di dunia ini dengan sempurna, sesungguhnya dia telah mencapai kejayaan yang sebenar dan kebahagiaan yang hakiki. Itu yang dimaksudkan. Kita urus takbir diri dengan segala macam ketaatan pada Allah dan menjauhi larangannya. Itulah kejayaan yang besar dan kebahagiaan yang sempurna. Justru kebahagiaan diri kita bukan terletak pada harta, tahta, kuasa, rupa, wanita dan glamour, tetapi kebahagiaan diri kita, indikatornya adalah terletak pada sekeping hati yang suci, yang memberi kekuatan dan momentum pada kita untuk melakukan ibadat dengan sempurna. Itulah kejayaan atau kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan kita. Dan barang sesiapa wa man fatahu zalika khasara ma'al khasirin, barang sesiapa yang gagal mengurus takbir dirinya untuk melakukan ibadat dengan sempurna di dunia ini, maka sesungguhnya dia telah mencapai kerugian dan bersama dengan orang-orang yang rugi. Habis duit, habis masa, habis tenaga pada perkara-perkara yang haram, yang tak bermakna, yang sia-sia, maka rugilah dia. Begitu juga kita habis umur, habis rezeki, habis segala-gala subsidi dan nikmat yang Allah kurniakan pada perkara dosa, maksiat dan sia-sia, maka rugilah hidupnya. Kerugian dia tu bukan dia seorang, dia rugi bersama dengan khasira ma'al khasirin, dia rugi bersama dengan orang yang rugi. Orang rugi ni apa? Orang kafir. Orang rugi ni apa? Orang munafik. Orang beriman yang jahat, yang zalim, banyak dosa, rugi juga. Nah, itu pasukan yang penuh dengan kerugian. Jadi kita ni check and balance lah tuan-tuan. Kita ni umur 50, umur 60, umur 70, kita ni berada pada perjalanan yang membahagiakan ke syurga, atau kita sedang melangkah dalam perjalanan dengan penuh kerugian menghala ke neraka. Orang lain tak tahu, tapi kita pasti tahu secara jujurnya tentang situasi semasa diri kita sendiri. Wahalaka ma'al halikin, dan dia akan binasa bersama dengan orang-orang yang binasa. Kita tengok Allah dah beri garis panduan pada kita, ba'da bismillahirrahmanirrahim wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ni rugi belaka. Melayu ke China ke India ke Afrika ke Melanau ke Iban ke Bidayah ke Afrika, Amerika, Europe, bangsa-bangsa manusia ni rugi belaka. Yang tak ruginya illal ladzina aman, orang yang beriman pada Allah, wa amilus solihat, melakukan amal ibadat yang soleh, wa tawasau bil haq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Ni dalam perjalanan menuju Allah ni jalan yang benar. Selain daripada perjalanan menuju pada Allah, menuju nafsu, jalan binasa, menuju syaitan, jalan binasa, tertipu daya dengan mata benda dunia, jalan yang binasa. Jadi kita pesan-pesan dengan manusia jalan kebenaran, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan jalan menuju Allah ni penuh dengan ranjau, dengan cabaran, dan kita perlu bersabar dalam melakukan ketaatan, bersabar dalam menjauhi maksiat, bersabar dalam menghadapi ujian atau bala bencana yang berat yang ditimpakan pada kita. Jadi elakkan kita daripada kerugian bersama orang-orang yang rugi dan kebinasaan bersama orang-orang yang binasa. Fasara hadzal khatbu idzan wallahi mu'adalan wal khataru aziman. Maka jadilah keadaan ini demi Allah yang Maha Agung, perkara yang mendatangi dalam hidup kita ini amat sukar, berbelit-belit, dan sedarlah bahawa cabaran yang datang dalam kehidupan ini adalah amat besar. Bila kita ikut hawa nafsu, bila kita terpengaruh dengan godaan dunia sementara, bila kalah dengan hasutan dan godaan syaitan, kita berada dalam sketsa kehidupan yang besar kerugiannya. Jadi kita waspada, lakukan check and balance dalam diri kita sendiri,
sentiasa muhasabah di mana kelemahan dan kekuatan kita, dan sentiasa istiqamah dalam perjalanan menuju pada Allah. Jadi cukup sekadar itu dahulu sesi kita pada malam ini tuan-tuan. InsyaAllah pada Rabu minggu pertama setiap bulan kita akan sambung kuliah pengajian kitab kita Sirajul Talibin Syarah Minhajul Abidin yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Qadiri, yang merupakan intipati diambil daripada kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah pelajaran akan datang kita akan sambung perenggan yang kedua pada muka surat yang ketiga dalam buku terjemahan tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, mengampuni dosa suami, isteri, anak-anak kita, ibu bapa kita yang masih lagi hidup bersukaria dengan kita dan telah pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah sentiasa mengilhamkan kita dengan harapan dan kita berjalan menuju masa depan dengan ilmu iman dan Islam, dan mudah-mudahan perjalanan kita senang sentiasa menuju Allah Subhanahu wa taala. Akhiran aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.